Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini pastinya kita nak teruskan dengan slot pentaksiran sumatif. Kita akan mengetahui lebih lanjut perkongsian mengenai pentaksiran sejarah menengah rendah. Jadi nak tahu siapakah penyampai yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil penyampai kita pada hari ini. Dengan itu dia ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Puan Rusmin Yunus dari Ketua Penolong Pengarah Unit Kemanusiaan Sektor Pembinaan Instrumen Akademik Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ada Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan Puan dengan format ujian bagi format pentaksiran sejarah menengah rendah. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, para guru dan juga ibu bapa, hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan perubahan format sejarah, mata pelajaran sejarah untuk ujian akhir sesi akademik yang menggantikan pentaksiran tingkatan 3 PT3 ya. Dan sebelum seterusnya, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan perkongsian perkongsian berkenaan dengan perubahan format dan juga instrumen, contoh-contoh instrumen, saya suka untuk mengimpas kembali berkenaan dengan ujian akhir sesi akademik. Okey, bila kementerian memansuhkan PT3 pentaksiran tingkatan 3, kementerian telah memperkenalkan ujian akhir sesi akademik yang melibatkan beberapa mata pelajaran. Dan hari ini kita akan melihat mata pelajaran sejarah. Dan mata pelajaran sejarah ini merujuk kepada tingkatan 1, 2 dan 3, ya. Okey. Okey. Perubahan mata pelajaran sejarah ini, okey, perubahan ini berteraskan kepada matlamat yang dinyatakan dalam DSKP. DSKP ialah Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran. Dia ialah rujukan utama dalam dalam kita membuat perubahan format. Dan matlamat dalam DSKP ini untuk mata pelajaran sejarah ialah memberi kefahaman. Diharapkan murid-murid kita mendapat kefahaman mengenai masyarakat, negara Malaysia dan dunia. Dan seterusnya, memperkukuhkan identiti diri serta semangat setia negara sebagai warga negara. Dan akhirnya, kita mengharapkan mata pelajaran ini mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan murid-murid kita, perasaan kekitaan, kesedaran kebangsaan dan memperkukuhkan perasaan cinta akan negara. Okay. Itu ialah daripada rujukan DSKP kita. Alright. Okay. Dan seterusnya, seterusnya untuk dalam pentaksiran kita juga merujuk kepada konstruk yang hendak ditaksir. Okey, lembaga peperiksaan menentukan apakah yang kita nak taksir, apa yang perlu kita taksir daripada murid-murid kita. So daripada mata pelajaran sejarah yang kita perkenalkan tadi dengan matlamat demikian, kita cuba akan mentaksir perkaranya ialah berkenaan pertama ialah pengetahuan dan kefahaman yang didapati daripada mata pelajaran tersebut. Iaitu dalam pengetahuan dan kefahaman itu mungkin berbentuk fakta, istilah dan sebagainya. Contohnya, ya, kalau kita belajar tentang kemerdekaan, kita kena tahu apa itu maksud kemerdekaan. Betul. Jadi kita akan soal balik kita akan taksir berkenaan dengan maksud
kemerdekaan. Seterusnya juga pada aras yang lebih tinggi, kemahiran yang kita harapkan daripada pelajar kita, daripada murid-murid kita ialah kemahiran mengaplikasi, mengaplikasi, menggunakan maklumat-maklumat yang ada. Mungkin murid-murid kita menyusun maklumat tersebut untuk mendapatkan perkara kefahaman yang lebih tinggi. Dari segi arasnya melihat kepada kemahiran yang lebih tinggi. Dan seterusnya lagi kita ada konstruk yang seterusnya ialah konstruk kemahiran menilai. Daripada maklumat dan sebagainya, pelajar dinilai, pelajar ditaksir untuk kemahiran menilai. Dan seterusnya juga kemahiran menjana idea, itu peringkat yang lebih tinggi, di mana item-item kita akan menguji tentang kemahiran menjana idea dan juga menganalisis, kemahiran menganalisis, di mana maklumat keseluruhan, maklumat yang pelajar-pelajar dapat, pelajar akan mengumpul dan menghasilkan sesuatu daripada maklumat tersebut. Okey, dan seterusnya daripada dua perujukan tersebut, iaitu DSKP sebagai rujukan utama dan konstruk yang apa yang kita nak dapat daripada calon-calon kita telah menghasilkan, lembaga peperiksaan telah menghasilkan format pentaksiran. So bentuk soalan yang kita akan sediakan kepada murid-murid kita. Okey. Jenis instrumen untuk sejarah, untuk mata pelajaran sejarah, jenis instrumen ialah berbentuk ujian bertulis. Ujian bertulis yang akan diadakan pada akhir sesi pembelajaran, Okey, dan jenis-jenis item dia ada 3 jenis item. Okey, mungkin bagi bahasa pentaksiran kita panggil jenis item, tapi bagi masyarakat biasa kita kata inilah soalan. Okey, item dengan instrumen. Instrumen tu ialah keseluruhan kertas soalan. Okey, instrumen. Okey, jenis item dalam sejarah ini yang ada adalah 3 jenis. Satu jenis yang pertama ialah objektif aneka pilihan. Yang kedua ialah subjektif respon terhad, dan yang ketiga ialah subjektif respon terbuka. 3 jenis, Dan untuk objektif aneka pilihan kita ada 20 item, 20 item, di mana murid-murid perlu menjawab ke semua 20 item tersebut. Dan untuk subjektif respon terhad kita ada 4 item, dan juga murid-murid kita juga perlu menjawab keempat-empat item tersebut. Dan akhirnya untuk subjektif respon terbuka kita sediakan 2 item, tapi cara murid-murid diberi pilihan untuk memilih 1 item sahaja. Okey. Dan seterusnya untuk format ini dari segi jumlah markah, untuk 20 soalan aneka pilihan 20 markah. Untuk 4 soalan daripada respon terhad, 4 soalan 40 markah. Dan untuk bahagian C yang kalau kita tadi sebut tadi, kita ada pilihan 2 soalan, kita hanya jawab 1 soalan, inilah 20 markah. Dan tempoh ujian kita ini ialah selama 2 jam. Okey, Ria. Dan itu ialah untuk perhatian murid-murid kita. Dan kaedah penskoran ialah fokus kepada guru kita. Okey, guru-guru yang akan memeriksa. Okey, so kaedah penskoran ialah berbentuk dikotomas. Dikotomas ni untuk penskoran bagi bahagian A, iaitu antara pilihan jawapan sama ada dia pilih sama jawapan betul atau salah, pilihan jawapan dah diberi, jadi betul atau salah. Dan yang kedua ialah ada analitik untuk bahagian B dan C. Okey, ini ialah bentuk perubahan kepada format mata pelajaran sejarah. Puan, Ria ada soalan, apa orang kata perbezaan antara instrumen untuk P33 ni dengan ujian akhir sesi akademik ni? Okey, terima kasih Ria. Okey, sebenarnya kalau saya rasa kalau guru-guru yang mendengar penerangan berkenaan perubahan format, mereka akan melihat sebenarnya tak banyak perubahan dari segi format. Okey, apa yang ada pada bahagian A, pada bahagian B, bahagian C hampir sama ada pada ujian akhir sesi akademik.
Yang membezakan cuma yang ini saya rasa kena highlightkan, yang membezakan ialah bila pentaksiran tingkatan 3 pentaksiran sejarah pentaksiran 3 PT3, dia menggabungkan keseluruhan pembelajaran tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dalam satu sesi instrumen. Tetapi untuk ujian akhir sesi akademik, kita akan menguji, murid-murid akan ditaksir pada satu sesi akademik. Contohnya, pelajar murid-murid tingkatan 1 dia akan ditaksir pada tingkatan 1. Murid-murid tingkatan 2 ditaksir pada tingkatan 2 dan seterusnya untuk murid-murid tingkatan 3. Baik, itu dia perkongsian yang cukup jelas sekali bagi format ujian. Kita nak berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot pentaksiran sumatif bagi format pentaksiran sejarah menengah rendah. Ria masih lagi bersama-sama dengan Puan Rusmin Yunus dari Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik Puan, kita nak teruskan pula dengan contoh item bahagian A. Silakan. Okey, terima kasih Ria. Kita teruskan lagi dengan contoh item bahagian A. Okey, sebelum saya meneruskan kepada contoh item bahagian A, secara ringkasnya saya rasa saya suka untuk menjelaskan dari segi pembinaan item, ya. Pembinaan item ni tak kiralah sama ada 3 jenis item tadi, item aneka pilihan, item respon terhad, okey, item respon terbuka, apa saja asalkan dia item ialah merupakan alat untuk mendapatkan maklumat daripada murid-murid kita. Sebab kita nak mentaksir, mendapatkan maklumat bagaimana apakah yang murid-murid kita dapat selepas melalui proses pembelajaran. So kita nak mentaksir. So bila kita nak mentaksir apa yang telah berlaku pada anak murid kita, maka kita hasilkan item. So item kita ini terdiri daripada 4 bahagian yang ringkasnya ialah stimulus, tugasan, arahan dan skema penskoran. Ya, so soal item kita ni ada kalanya didatangkan dengan rangsangan, sebab ada soalan-soalan tu dia perlukan pelajar baca dan panggil balik memori dia. So rangsangan itu boleh datang dalam bentuk petikan, gambar rajah ataupun jadual dan sebagainya. So bila dapat stimulus tu, maka pelajar akan mula memikirkan jawapan. Okay, itu secara ringkas tentang item. Dan item yang kita bina ni, jenis item kita bina ni adalah item yang dah dipastikan mempunyai kesahan dan keboleh percayaan yang tinggi. Maksudnya soalan ini telah dibina untuk menguji perkara yang sepatutnya menguji. Contohnya kalau menguji tajuk ni, maka item tu dibina spesifik khususnya tentang tajuk tersebut. Dan kalau diuji pada benda lain pun masih mengekalkan benda yang sama. Keputusan yang sama. Dan untuk dalam lembaga peperiksaan kesahan dan kebolehan percayaan ini, kita ada sistem 9 points. Maksudnya kita ada mengukur tentang keakuran, kejelasan dan sebagainya. Ada sistem dia yang memastikan betul-betul item kita ni mengukur benda yang sebenarnya. Okey. Dan seterusnya bila kita dah tahu berkenaan dengan item ini, ya, kita lihat bahawasanya item objektif, ya, bahagian A, item objektif kita ini ialah item yang menyediakan bahagian A, ya, menyediakan senarai pilihan respon, dan item ini mampu memberi maklum balas yang segera, ya, sebab pelajar murid-murid kita akan mempunyai pilihan A, B, C dan D. Okey, dan biasanya dalam mentaksir ini ialah apa yang kita taksir biasanya pada peringkat konstruk pengetahuan, kefahaman dan kemahiran intelektual, ya. Okey. Dan satu kelebihan yang jelas berkenaan dengan item objektif ini ialah dia boleh meliputi skop yang luas. Kalau kita ada 20 soalan objektif ni, soalan nikah pilihan ni, kita boleh cover 20 topik, ya. Maksudnya ada banyak benda yang kita boleh taksirkan pada
murid-murid kita. Dan penggunaan masa yang cekap, maksudnya dalam masa dah katakan 2,5 jam atau 1 jam, kita boleh selesaikan 20 skop tersebut, ya. Seterusnya, tapi kelemahan soalan aneka pilihan ni kadang-kadang calon boleh meneka, tapi kita fokuskan kepada yang positif, ya. Dan kaedah penskorannya adalah bentuk senarai semak. Cikgu-cikgu diberi pilihan jawapan dia. Okey, sekarang kita teruskan dengan contoh yang pertama. Contoh item aneka pilihan yang pertama. Okey, soalan item berkenaan mengapakah pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau sering berpindah. Ini dari segi konteksnya, dari segi tajuknya, ini ialah tajuk sejarah tingkatan 2. Okey, sejarah konteksnya tingkatan 2. Dari segi konstruknya, apa yang kita nak tanya di sini ialah tentang pengetahuan murid kita berkenaan dengan Sultan Johor Riau ni, kefahaman dia kenapa sentiasa sering berpindah, dan dianggap soalan ni mempunyai aras yang rendah, ya. Sebab cuma kita tahu kalau dia faham, dia tahu, masih lagi peringkat rendah. Sebab bila kita bina item, yang saya lupa nak sebelum ni, bila kita bina item kita ni akan ada kategori aras rendah, kategori item aras sederhana, dan kategori item aras tinggi. Dan kita dah ada setkan di lembaga peperiksaan, kita dah tentukan berapa bilangan soalan rendah, bilangan aras rendah, sederhana dan tinggi. Biasanya soalan aras rendah lebih banyak daripada aras tinggi. Dan contoh soalan ini ialah contoh item aras rendah. Dia straightforward. Okey, dan jawapannya pelajar boleh menjawab pilihan dia. Jawapan soalan ini ialah silah, ya. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah yang memberikan yang ni saya sebutkan item yang datang dengan rangsangan, stimulus. Okey, diberikan stimulus di sini. Maklumat berikut berkaitan sumber primer dalam penyelidikan sejarah. Diberikan fosil, diberikan artifak dan X, dan dirangsang supaya murid-murid berfikir selain fosil dan artifak, apa lagi dalam sumber primer. So masih lagi dalam dikatakan dalam dalam konstruk rendah, berkenaan dengan kefahaman dan pengetahuan. So jawapan di sini ialah manuskrip, masih lagi peringkat rendah. Okey. Contoh yang ketiga, okey, stimulus yang berbentuk gambar. Okey, juga ada kepelbagaian soalan aneka pilihan diberi rangsangan gambar. Dan bila ada gambar ini, dari segi konteksnya tamadun Yunani, okey, daripada topik tingkatan 1, sejarah tingkatan 1. Ada gambar Solon, ada gambar Pericles. Okey. Pericles, sorry. Okey, dan daripada gambar ini ditanyakan apakah sumbangan kedua-dua tokoh. Dan ini juga memerlukan kefahaman dan pengetahuan. Okey. Dan jawapan inilah melaksanakan demokrasi. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah contoh soalan yang boleh dikatakan peringkat sederhana, okey, sederhana kerana murid-murid diberikan pilihan dan diminta menyusun pilihan tersebut. Contohnya sini, okey, item ini menyebut berikut adalah tahap zaman air batu. Pilihan dia ialah Miosin, Pliocene, Holocene dan Pleistocene. Jadi di sini konstruk yang diminta ialah pelajar kena tahu berkenaan dengan nama-nama zaman air batu, berapa lama setiap tahun zaman tersebut, dan menyusun manakah yang terdahulu, manakah yang kemudian yang paling baharu. Dan kalau pelajar dah belajar benda ni pada tingkatan 1, insya-Allah pelajar dah ada maklumat ni, pelajar akan memilih jawapan C. Ya, tapi maksudnya berbanding dengan soalan 1, 2 dan 3, soalan 4 ni kategori aras lebih sederhana, bukan lagi mudah, ya. Okey, dan contoh akhir sekali ialah bila item yang menggunakan rangsangan petikan. Ya, diberi petikan, maklumat berikut berkaitan dengan dasar pentadbiran British di negeri-negeri Melayu. Dari segi konteksnya ialah sejarah tingkatan 3. Dan daripada petikan tersebut, murid-murid diminta untuk
menjelaskan mengapa petikan itu menyatakan sistem residen dianggap sebagai sistem penindas. Dan di sini juga memerlukan kefahaman dan kefahaman dan pengetahuan dan kefahaman, dan saya rasa mungkin dari peringkat rendah kepada sederhana untuk menjawab soalan ini. Saya rasa ini sahaja contoh soalan-soalan item-item aneka pilihan untuk bahagian Okey, baik, itulah dia perkongsiannya sekali lagi untuk contoh item bahagian A bagi format pentaksiran sejarah menengah rendah. Kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot pentaksiran sumatif bagi format pentaksiran sejarah menengah rendah. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Rusmin dari Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita nak teruskan Puan dengan contoh item bahagian B dan juga C. Silakan Puan. Terima kasih Ria. Okey, tadi kita dah selesai berkenaan dengan bahagian A, aneka pilihan. Kita ada dua lagi bahagian B dan C. Okey, bahagian B. Okey. Okey, bahagian B ada 4 soalan, ada 4 item yang wajib dijawab, ya. Okey, tapi sebelum kita lebih lanjut tentang 4 item tersebut, sekali lagi saya nak ingatkan berkenaan dengan item. Bila kita menyentuh tentang item kita ialah terdiri daripada 4 perkara: stimulus, tugasan, arahan dan penskoran. Dan bila untuk soalan respon terhad, respon terhad ini, tugasan soalan dia banyak memainkan peranan sebab dia membantu calon-calon dan membantu murid-murid kita untuk memfokuskan bagaimana menjawab item tersebut, ya. Lepas ni kita tengok contoh-contoh. Okey, item respon terhad menguji calon dengan skop tugasan item dan peruntukan markah yang dihadkan. Okey, berbanding dengan soalan objektif, soalan aneka pilihan, calon-calon telah disediakan pilihan-pilihan jawapan. Tapi bila item respon terhad, pelajar calon-calon murid-murid kita diberikan tugasan item dengan peruntukan markah di mana murid-murid diminta memberi respon kepada soalan dalam berbentuk frasa yang sangat ringkas ataupun lebih satu perenggan. Dan ini dibezakan dari segi jumlah markah. Contohnya kalau markah tu 2 markah, ada yang 4 markah, bermakna yang kalau 2 markah tu lebih pendek dia punya jawapan dia, responnya, atau kalau yang 4 markah jawapannya kita anggap lebih panjang. Dan berbanding dengan item aneka pilihan, item ini juga boleh mempamerkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran calon yang lebih tinggi. Maksudnya aras kesukaran ini lebih tinggi berbanding aneka pilihan. Contoh yang pertama yang saya sini, contoh bahagian B. Bahagian B ada 4 soalan. Satu soalan, ya. Kita bagi rangsangan. Rangsangannya ialah satu gambar di mana masyarakat berada dalam gua. Itu menunjukkan kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Dia punya item dia ialah jelaskan maksud zaman prasejarah, dan calon diminta menjelaskan, itu tugasan soalan, menjelaskan, memberi penerangan berkenaan maksud ayat ini. So ini bukan aneka pilihan, bermakna pelajar terpaksa memberi jawapan berdasarkan pemahaman masing-masing. Itu 2 markah. Berbeza dengan soalan item B, bagaimanakah kehidupan manusia pada zaman tersebut? Markah dia ada 4 markah, bermakna kita mengharapkan respon yang lebih panjang, dan penerangan dan tugasan soalan ialah bagaimanakah. Dan di sini murid-murid diminta menceritakan proses, menerangkan tentang proses berlaku ataupun aktiviti yang berlaku pada manusia pada zaman tersebut. Dan C, dia minta menerangkan iktibar yang boleh diambil daripada kehidupan manusia pada zaman tersebut.
Okey, bila terangkan iktibar, di sini dia memerlukan konstruk yang lebih tinggi sebab daripada pengetahuan, kefahaman yang murid-murid kita ada, dia menggunakan pengetahuan ini untuk berfikir dengan lebih luas. Maka dia kena fikir iktibar. Apa pengajaran yang boleh diambil daripada kehidupan pada zaman dahulu. Maksudnya lagi tinggi dia punya konstruk apa yang kita uji. Dan markah di sini ialah 4 markah. 4 markah di sini. Maka kita tengok susunan 2, 4, 4. Terbuka tapi terhad. 2, 2, 4. Dan kita cuba setiap satu item, kita ada satu item 10 markah. Okey, satu item 10 markah. Kita ada keseluruhannya 4 item 40 markah. Boleh? Itu soalan wajib. Okey, kita teruskan tanpa seterusnya kepada bahagian C. Okey, bahagian C sama juga, item ialah untuk mendapatkan respon, ada stimulus, tugasan, arahan dan skema penskoran. Yang membezakannya ialah item respon terbuka bersifat polikotomus, iaitu calon bebas merancang. Maksudnya lebih terbuka. Dan kaedah penskorannya bersifat analitik, ya. Okey. Okey, seterusnya, inilah contoh soalan di bahagian C. Okey, kalau kita perhatikan, dan perkara pertama kita nampak di sini ialah agihan markahnya 668, lagi besar daripada bahagian B. So maksudnya respon terbuka ni dia lebih luas. Polikotomus maknanya murid-murid kita ada dapat lebih banyak idea untuk merancang macam mana nak approach soalan tersebut. Pertama, stimulusnya diberikan ialah bangunan seni bina Rom. Dan kemudian diminta untuk menjelaskan ciri-ciri binaan. Dengan 6 markah, kita mengharapkan murid-murid kita menjelaskan dengan lebih detail. Begitu juga tentang mengapakah masyarakat pada masa itu mampu membina binaan tersebut. Masih lagi 6 markah. Tetapi untuk soalan yang akhir sekali, 8 markah, maknanya kita perlukan lagi tahap kesukaran yang lebih tinggi dan perangan yang lebih panjang berkenaan dengan zaman tersebut. Itu ialah contoh bagi soalan bahagian C. Yang ini ada pilihan. Calon murid-murid kita diberi pilihan menjawab satu item daripada 2 item yang kita beri. Okey, baik, itulah dia, cukup jelas sekali Puan. Terima kasih banyak-banyak di atas contoh item B dan juga C perkongsiannya tadi. Dan itulah dia murid-murid, kita dah pun menyaksikan perkongsian kita pada hari ini untuk format pentaksiran sejarah menengah rendah. Terima kasih sekali lagi Puan. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.